Sungai Rajang menjanjikan pemandangan yang luar biasa di wilayah tengah negeri Sarawak. Merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia. Rajang mengalir sejauh 563 km dari Banjaran Iran di tengah-tengah Kepulauan Borneo sehingga ke Laut Cina Selatan. Kaya dengan ekosistem, Sungai Rajang bersaing dengan arus pemodenan untuk kekal signifikan dan terus relevan menungkah pembangunan setempat. Dari hulu sungai yang deras hingga ke muara terbentang luas, Sungai Rajang melalui beberapa daerah, perkampungan, serta bandaraya. Setia memberi khidmat bakti kepada penduduk di sekitarnya. Ikuti perjalanan mendalami sejarah, meneroka ekonomi, menekuni sosial, mengeksplorasi budaya, menjelajah ekosistem, serta menghubung warisan dalam pengembaraan dan perjalanan menghilir Rajang. Menjadi saksi keindahan kawasan muara Sungai Rajang, Kampung Belawai memiliki potensi yang tinggi untuk mengeksplorasi industri pelancongan. Merupakan salah satu kampung di bawah pentadbiran daerah Tanjung Manis. Lokasi Kampung Belawai amat strategik untuk dijadikan pusat tarikan pelancong di wilayah tengah negeri Sarawak. Selain pelancongan, penduduk perkampungan Belawai bekerja sebagai nelayan dan juga menghasilkan produk makanan untuk dijual di kawasan muara Sungai Rajang. Kampung Belawai juga mempunyai jajaran pantai yang panjang, membolehkan penduduk di sini melakukan aktiviti rekreasi di sepanjang pantai Belawai. Menyedari potensi industri pelancongan yang kian berkembang, Iftitah Restaurant and Resort mengambil langkah ke hadapan dengan menyediakan perkhidmatan pelancongan di perkampungan Belawai. Bermula hanya dengan sebuah restoran, Iftitah kini kian menempa nama sebagai salah satu kawasan tarikan pelancong di kawasan tengah negeri Sarawak. Iftitah adalah hasil idea untuk mengembangkan bisnes keluarga, pernikahan keluarga, dan seterusnya akan menjadi legasi untuk keluarga untuk masa depan. Iftitah dalam bahasa Arab maksudnya pembukaan lah. Jadi bila nama iftitah tu sebenarnya kita dapat daripada satu waktu kita buat satu sembahyang doha lah. Jadi mungkin idea daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi nama iftitah. Jadi bila iftitah, nama iftitah jadi maksudnya namanya memang miliknya adalah orang Muslim. Kita bermula pada tahun 2009 rasanya. Kita buka satu kedai makan restoran di Tanjung Manis. Kemudian 5 tahun kemudian, saya kan orang sini kan, bila saya balik setiap minggu kita lihat banyak kereta parking tepi jalan. Padahal pada waktu itu cuma ada satu saja kawasan yang boleh dilawati, yang boleh tempat orang rehat. Jadi saya memikirkan bahawa perlu ada satu tempat, banyak tempat yang perlu kita buat untuk menarik lebih ramai lagi pelancong. Kerana kita ada satu aset yang sangat berharga, itu pantai kita. Jadi di situlah kita timbul idea bila jumpa kawan-kawan yang lama-lama tempat tengah jalan kan begitu. Ada tempat makan kat sini kan. Jadi di situ timbul kita idea kita buat satu restoran.
Restoran di situ kita mulakan daripada restoran ini dulu. Kemudian bila orang makan tanya ada tempat tinggal tak? Jadi di situ kita pun kita slow lah. Kita buat 1-2 macam tu sampailah sekarang ni lah. Menu yang kita ada di situ adalah menu daripada Asia Tenggara lah. Jadi kita telah mengembara ke seluruh ceruk Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, Singapura dan semenanjung Malaysia lah untuk mencari menu yang pada hakikatnya yang saya rasa sebab idea saya tak nak sama dengan orang lain, termasuk daripada segi reka betok cale kah, makanan kah. Jadi saya akan cari sesuatu yang tak ada di tempat saya ataupun tak ada di Malaysia. Jadi saya mengembara dan banyak menu yang saya jumpa yang saya jarang dengar, yang saya jarang rasa, yang saya jumpa sepanjang pengembaraan saya. Menu macam kambing bakar Nusantara, saya menunggu menu tersebut sampai 7 tahun baru jumpa. Sebab owner dia tak mau bagi tahu menu, resipi, rahsia semuanya. Kemudian kebetulan saya berada di satu tempat di Medan, saya terasa benda yang sama. Kemudian saya cuba hubungi pemiliknya, last-lastnya pun mungkin rezeki saya lah. Akhirnya dapat juga saya rasakan, dapat buat kambing bakar Nusantara. Kita ada satu menu nama dia Puteri Kayangan. Menu tu saya belajar daripada satu kedai di Surabaya. Di Indonesia cuma satu kedai di Surabaya saya. Menu tu menu sehat lah. Dia ada tomato hijau, cili hijau, minyak zaitun. Dalam kita ada sambal. Kemudian kita akan tabur di atas ayam ataupun ikan. Jadi bila di Indonesia cuma ada satu kedai, maksudnya di Malaysia cuma ada di Ittitah sajalah menu ini. Bila saya mengembara ke luar negara, saya ada satu Facebook nama dia Misi Memburu Kulineri. Bahkan saya dah ke luar negara lebih kurang 84 kali sudah kena mengembara. Di situ saya akan mencari di setiap tempat saya ada kawan. Jadi bila ada menu yang viral, dia akan call saya. Cik, boleh kita pergi ke Surabaya? Kita ada satu menu baru sini. Saya akan pergi. Kemudian dalam pada itu kita akan tengoklah apa-apa yang lain daripada yang lain. Mana macam terutamanya di Bandung yang pun konsep pelancongannya lain. Di Indonesia dia konsep pelancongannya lain. Kadang-kadang kan tempat malapetaka yang orang macam tempat sial kah. Jadi itu jadi tarikan sebenarnya. Jadi di situ saya bermula fikirlah. Jadi kita buat sesuatu yang orang macam tak terfikir benda tu kita boleh jadi tarikan pelancong. Ahli parlimen kita YB Yusof Wahab Haji Yusof, dia sampai sini dia tak minta, dia minta apam balik Bandung. Apam balik ni bunyi simple, banyak orang buat kan, tapi saya belajar daripada Bandung. Kita ada satu bahan rahsia dalam tu. Jadi YB Yusof, kemudian YB Datuk Len dan banyaklah YB saya tak kenal lagi yang datang untuk bila YB kawasan akan introduce menu kita dengan YB lain, terutama bila ada keramaian di sini kita akan jadi caterer lah. Jadi di situ dia akan macam kita punya ni salai lumit goreng bersambal. Kita pernah serve catering Ketua Menteri kita, Abang Jo. Bila dia merasakan, jadi kita kelang kabut biasa, saya nak tapau ni bawa balik kucing. Jadi salah satu menu orang-orang kita yang saya terkejut juga kan, yang kita tak sangka benda tu boleh jadi tarikan, terutamanya Ketua Menteri sendiri. Saya Hanafi bin Jafarudin, dari Daro, dalam bahagian Mukah juga lah. Ini tu datang ke Ittitah untuk Mbak family sambil bercuti lah. Untuk hujung minggu tu kita mula barbecue je untuk makan tengah hari sambil ngembak biak. Mandi di pantai kita tu. Yang mana pantai tu memang paling bersih lah kawasan untuk bahagian Mukah tu lah. Selain dari Mukah pun lah. Untuk menarik minat, saya rasa pantainya aja lah. Pantainya aja. Kadang-kadang ada buka swimming pool untuk biak ni sebenarnya. Ini itu masih tutup. Jadi pantai jadi tarikan waktu untuk ngembak biak sebenarnya. Lainnya memang kita ada tempat
kemudahan untuk barbecue lah. Di Iftitah kita ada 2 tempat, satu restoran dan satu tempat penginapan, 3 tempat. Tempat penginapan ada satu tempat BBQ. Tempat BBQ adalah untuk orang datang pagi balik petang. Kadang tak ada malam kan, kadang tak ada tempat pun dia orang balik pergi pagi balik petang bawa family BBQ, bawa inilah, bawa untuk macam melepaskan stres lah. Satu, yang kedua kita ada penginapan, kita ada beberapa jenis penginapan yang ada. Kita ada Triangle Chalet, harganya 200 semalam. Kita ada standard room. Ini pun kita akan macam robohkan, kita akan buat yang baru. Ini asalnya kayunya sudah buruk, jadi kita sudah macam sudah berkeputusan kita akan robohkan, kita akan buat baru. Kemudian kita ada sea view cabin, harga 250, dia ada 2 bilik, ada lobby. Kita ada container yang L shape, yang connecting room, satu bilik. Jadi kita ada premium chalet, ini yang kita special lah. Nampak daripada luar ni macam rumah padi. Kita pernah ada penyanyi JJ datang, JJ kan? Dia parking kat sini dekat rumah apa ni, rumah padi kan? Bila dia naik, dia tak mau keluar dah. Jadi mungkin itu orang cakap biar hodoh di luar, bagus di dalam lah. Kita ada yang baru ni, kita ada Istana 2 ni, kita pergi Castle sewanya 181 satu malam. Kita ada bilik konkrit yang ada aircon, kemudian kita ada bilik mesyuarat konkrit 1 semalam, yang kipas kita RM70 semalam. Iftitah sebenarnya bila nangga situasi situnya kesesuaiannya Ngembak dan Biak memang sesuai lah untuk Iftitah. Sebab kami memang memang mengutamakan Biak. Kita utamakan Biak untuk Ngembak ke situ. Kami dari Kelab Kapcai PKBCK baru ditubuhkan dalam masa 2 tahun lepas lah, sebelum PKP. So kini itu baru kami orang aktif baru sebab belum ditubuhkan lagi, bukan diiktirafkan lagi untuk diserap untuk jadi kelab lah. Ahli kini itu lebih kurang dalam 30 orang. So aktiviti yang biasa kita pula memang biasalah, memang kita ride enjoy untuk release tension. Pergi sini-sini lah. Sebab sebelum tu kami orang pun pernah mula pergi ride. First time kami orang pergi ride, pergi ke Mukah. Mukah. Lepas ya pergi ke Pakan. And the last one, Belawai. Kena PKP. So stop balik. Kami orang just ride pergi Pakan untuk just redah lah. Sebulan lepas memang kami dah berunding lah dengan kawan-kawan member dalam kelab PKB tu lah, Pejabat Kesihatan Bahagian lah, Serikir. Kami dah berunding untuk nak beredah ke situ. Kedong kini tu dah dekat nak endemik. So kami bercadang lah dengan member-member kami untuk ride pergi situ dengan geng kelab. Lepas ya Ngembak ada family, siapa yang ada family, mun family mau join, kami embak ajak lah. So kini tu dalam lebih kurang 4-5 family lah dengan kami orang situ. Aspek pelancongan ini, bila kita buka yang macam ini, orang ramai datang, ekonomi untuk orang kampung sangat-sangat macam berhubung. Orang ke Belawai kan, Pantai Belawai pergi Iftitah, balik dia akan pergi ke Pekan Belawai. Di situ kita akan lihat banyak produk tempatan. Dulu macam kurang jualan, tak terjual. Sekarang hampir semua tempat habis. Hampir semua tempat ikan tak ada, udang tak ada. Barang-barang kering, kuih kering pun banyak yang habis. Okey, untuk kali itu member yang datang memang meriah lah. Ialah dalam 16 buah motor, jalan sekali dengan kereta lagi beberapa buah dengan family. Pergi ke situ lah untuk gelek-gelek di situ. So kini tu kami berada di Iftitah Belawai lah. So the best lah untuk Iftitah. Untuk bawa family, untuk bawa member-member untuk join ride apa semua, untuk release tension apa semua lepas kombi tu tadi. So plan kami orang lepas tu memang pergi ke Zero Point, Teluk Melanur.
tempat iftitah tu nya banyak pelancong. Sebabnya banyak pelancong itu tempatnya kacak, tempatnya bersih. Ada tempat duduk. Petang-petang akan banyak orang nananggas tu untuk sunset. Sebab sunset tu antara paling kacak lah dekat kawasan situ. Dulu kami kenal dengan Cik Ibni tu dari kenal di Tanjung Manis lah. Sebabnya ada mula restoran dulu bah. Jadi kami selalu pergi restorannya. Jadi kelakar-kelakar lah. Terusnya ngajak ngail nang best buat lah. Petang tu aktiviti yang paling best kali nang mengail lah. Mengail sebab situ banyak macam bot-bot nak boleh dinaiki bah untuk kita cari-cari tempat ngail-ngail. Selain ngail kita boleh menjala kah nang banyak aktiviti macam lah. Nang kebanyakan belia-belia situ akan memancing lah untuk mengisi masa lapang deknya. Bawa kami tahu juga lah situ di iftitah tu ada mula macam selain kita boleh makan-makan sinun, kita ada sediakan bot untuk kita ngail. Nah, jadi selain kita boleh diam di chalet ya, kita boleh juga lah naik atas bot tu untuk ngail lah, aktiviti macam. Kita ada tarikan lain lah untuk memancing kah. Kita ada trip memancing, kita sediakan perahu. Kita ada kelong di sebelah sana yang kita rasa boleh menarik perhatian. Yang mana kelong ataupun kini kita panggil bahasa Melana panggil dia jermai. Bila benda ni kaedah orang lama dulu, jadi tak ada lagi sekarang. Jadi itu adalah salah satu pelancongan tarikan pelancongan untuk orang-orang luar. Itu adalah kita menunggu air surut. Semua yang depan tu yang kayu yang segitiga tu kita akan unjam terus ke dasar. Kemudian kita tunggu air surut. Air surut sampai ke 6 jam lah daripada mula pusut kan. Sampai ke last 6 jam. Jadi kita menunggu sahaja apa yang ikan kah, udang kah yang datang kita tunggu. Jadi kita menunggu udang. Dalam 1 bulan, dia ada 2 minggu saja beroperasi. Ngikut airnya lah. 2 minggu, seminggu bekerja, seminggu air tak ngam, kemudian ngam balik. Jadi dia airnya cuma daripada bulan 10 sampai ke bulan 4 saja yang bagus. Jadi kadang-kadang kita hari ni balik, kita hari turun pukul 6 pagi, balik pukul 12 tengah hari. Begitu. Besok pukul 7 pagi, balik pukul 1. Dia setiap hari dia akan makan makin lambat. Ikut kepada tide table dia. Jadi antara tangkapan kita yang paling inilah udang tuahe ya. Udang KB yang besar tu. Itu yang paling banyak lah. Kadang-kadang sampai yang 6 hari sampai ke 100 kilo pun ada. Tapi ianya bukan untuk jualan, untuk kegunaan resort dan cawangan di Sibu. Jadi ikan-ikan yang halus yang kadang-kadang kita dapat bubok ataupun udang gerago tu pun banyak. Jadi yang itu kita jual murah. Sebab target kita lah untuk ambil udang saja. Target kita untuk pelancong yang datang, dia orang akan charter boat. Kemudian dia orang beli udang dengan harga yang murah daripada pasaran lah. Sebab dia orang dah charter kan. Jadi nak tengok macam mana kadang udang dia melompat-lompat. Jadi di situlah feel dia. Rasa je di situlah. Rasa macam ini rupanya udang melompat gitu. Tekong tu adalah bekas kapten kapal. Jadi bila tekong kita mesti macam cari orang yang berpengalaman lah. Bukan saya tak dapat jadi tekong sebab saya tak pandai baca GPS ke apa. Jadi dia memang pandai. Tapi dia pencen jadi sebagai part time dia akan menjaga bot saya. Kemudian dia akan bila ada panggilan untuk keluar ke laut, saya akan panggil dia untuk keluar lah. Sebab dia tahu selok-belok pasal laut, pasal gelombang, pasal angin, pasal GPS, pasal echo sounder, semua tu dia tahu. Kami bekerja menjual barang produk seperti sesaunjo, pipus sardin, pipus gonjeng, pipus barek. Sambilan yang mula Noya jual catering, kek lapis. Kena tu kami maju dikit lah. Mula Paisya. Musim bulan 2, bulan 3. Kami dapat mula dak sesaunjo, dak salah ikan jan.
Musim tu mula pais na ya aja pipus dah gonjeng dah pipus salin aja. Mula dah pare, baru mula pipus pare kami. Bahan nak kami mula pipus macam pipus pare nak. Ati isi ikan dipotong besar dikit lah. Lepas dipotong, dibasuh, lepas dibasuh, direbus. Lepas direbus, ditoskan. Lepas ditos, dikupak. Isi yang nak kulit-kulit ya dibuang dengan tulangnya. Isi yang diambil, lepas ya diinjin. Pipus ya waktu dia makan dengan nasi. Makan waktu dengan tengah hari cemia makan dengan sagu. Cemia waktu dia berhabis-berhabis cemia makan pipus ya. Kadang orang beli darat tangga Korea nak pakai makan dengan nasi. Hubungan kami dengan yang itu Sony ya, Hasinah Sony ya. Keluarga kami kami jual nyuruh yang madah dengan kami marina. Bagus na produk kita tu nya ngaku. Pakai jual kami ngambil upah aja. Macam kami RM2 ya, yang ambil RM2 yang ambil 4% gaji dari kami. Kami tak nak ngoda pipus nganya no benti jemari. Nya saya dah nak yang orang lain kami aja jual nganya. Tapi ada aja orang beli dengan rumah lah. Nak yang rumah apa. Tapi nang kami sekali lah nya ya jual. Kami ngambil 20 sen je nganya. RM1 20 sen. Kami aja. Mula aku mau pipus mari tapi pare asyik mudah sampai ke situ. Mun kano kamu lah nang di rumah je habis. Si mudah sampai ke situ. Pipus sardin dengan pipus gonjeng je ada. Apabila industri pelancongan tu ditingkatkan lagi ke situ, nya si akan mengganggu dak belia situ lah, nya si akan mengganggu pekerjaan dannya untuk bekerja situ. Ianya akan menambahkan lagi kebaikan lah untuk belia-belia ke situ sebab makin banyak kerja kosong. Macam lah sebab dannya pun daripada saya nak dipolah bah, jadi dannya contohlah kerja paling bagus. Untuk melihat Ipitah itu sebagai satu tempat yang akan menjadi macam 5 bintang macam itulah. Jadi walaupun nampak dia simple tetapi kita nak standard yang lebih untuk pelancong daripada luar dan memohon Kementerian Pelancongan terutamanya agar turun juga ke tempat kita dan tolong bagi macam idea lah ataupun apa bantuan yang boleh disalurkan untuk pengusaha rijal seperti kami. Semoga segala perancangan dan harapan penduduk Belawai untuk menjadi desa pelancongan yang terkenal akan menjadi kenyataan sekaligus membanggakan seluruh warga Sungai Rajang.